Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3. Assalamualaikum, saya Nasir Rahmadi binti Izu, I193 0491. Saya akan membentangkan tajuk sifatul nafsiyah. Nafsiyah ni ia sesuatu keadaan yang ada pada zat Allah sebagaimana berkelan zat itu. Sifat dia itu wujud. Ijma' umat telah ijma' mengatakan Allah ada maujud. Ini maujud. Takrif dia ya halul wajibatul lizati madama dillazi zati wa yural mu'alati bi'alati. Maksud dia ia adalah hal keadaan yang wajib bagi zat selama mana ada zat itu tidak disebabkan oleh sesuatu sebab. Ini dalil dia, dalil nakli, iaitu dari segi Al-Quran. Qala ta'ala Allah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Maksud dia Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 masa. Dalil akliyah pula ni dari segi mantik ataupun pemikiran manusia lah. Maksud dia di sini kewujudan Allah dapat dibuktikan dengan adanya semua makhluk, iaitu kita kan, makhluk tu kita lah, atau alam semesta ni lah. Ciptaan Allah Ta'ala termasuk alam semesta yang luas, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Maisara binti Muhammad Azmi, I193042223. Saya mengambil tajuk As-Sifatus Sabiah. Bahawa As-Sifatus Sabiah ada 5 jenis sifat, iaitu Al-Qidam, Mukhalafatul Hadis, Al-Qiyamu Binafsi, Al-Baqa, Al-Wadaniyah. Setiap tu ada ta'rif, ada makna, ada jenis dan ada dalil-dalil nakli dan dalil akli. Maksud sifat As-Sabiah ialah menafikan sifat-sifat yang tidak layak selain Allah. Maksudnya sini nak kata sifat Allah ni memang kekal selama-lamanya. Maksudnya kalau kidam tu kekal selama-lamanya, tak ada berganti baginya. Itu nak maksudnya salbiah. Ta'rif al-qidam ibarat an-nafi awla wujud. Maksudnya satu ibarat menafikan awal kewujudan, menjadikan yang tiap-tiap satu yang ada tu yang demikian tidak dapat dan tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap sesuatu itu. Maksudnya jika Allah bukan yang dahulu, maka hukumnya lah mustahil dan batil. Lepas tu qidam terbagi kepada 2 dalil nakli dan akli. Dalil akli wa awalu akhirah, maksudnya dialah yang awal dan akhir. Dalil akli pula, jika Allah Ta'ala bukan qadim, maka Allah Ta'ala adalah baharu. Qidam ada 3 jenis: Qidam zati, Qidam zaman, Qidam idafi. Maksud Qidam zati ni sedia ada. Maksudnya Allah ni memang sedia ada yang terlebih dahulu daripada manusia. Memang pengawalan dan pengakhiran. Kalau Qidam zaman sesuatu yang berterusan. Contohnya macam pagi, pergi ke petang, pergi ke malam. Benda ni berterusan. Dia macam zaman juga dalam masa setahun. Lepas tu Qidam idafi pula sesuatu yang disandarkan, yang dinisbahkan. Contohnya macam bapa pergi ke anak, dia macam pusing-pusing gitu je. Yang terlebih sesuatu atau sesuatu seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak, macam tu. Al-Baqa. Ta'rif al-Baqa ibarat an adama akhiriyah lil wujud. Maksudnya satu ibarat kefahaman yang menunjukkan tidak ada perakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala. Ialah maksud kau kan kekal, maksudnya Allah kekal selama-lamanya. Dalam Al-Baqa ada 2 dalil, dalil nakli dan akli. Dalil nakli wal awalu akhirah wal zahir wal batin. Dialah yang awal dan akhir dan zahir dan batin. Dalil akli pula, jika Allah Ta'ala menafikan sifat qadim bagi Allah Ta'ala, sedangkan sebelum ini sifat ini telah sabit tetap baginya. Maksudnya Allah memang kekal selama-lamanya, sebab Allah pengawalan dan perakhiran. Ta'rif al-qiyamu bin nafsi. Satu ibarat kefahaman yang menafikan berkehendak kepada zat dan yang menjadikan. Qiyamu bin nafsi ni bermaksudnya Allah ni berdiri dengan sendiri. Dalam Qiyamu bin nafsi ada 2 dalil, iaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ni cakap sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Maksudnya
Allah ni berdiri dengan sendiri tanpa pertolongan sesiapa dan tanpa kekuatan kudrat sesiapa pun. Dalil akli pula, jika Allah Ta'ala memerlukan zat, maka keadaan Allah Ta'ala akan bertukar pada zat menjadi sifat. Maksudnya Allah tak akan jadi yang lebih hebat, Allah tak akan menjadi luar biasa, Allah akan menjadi macam makhluk yang lain, tak ada perbezaan. Sebab jika Allah ada sifat, maka sama macam makhluknya yang mana Allah yang menciptakan makhluknya. Jadi benda tu tak ada perbezaan, tak ada special. So benda tu mustahil lah bagi Allah. Okey, saya nak share amal binti Izo ayat 193 0491. Saya akan mengatakan tadi mukhlafatul hawadis, maksud dia berbeza dengan makhluk ciptaannya. Okey, makhluk mukhlafatul hawadis ni ia berbeza dengan makhluk ciptaannya kerana Allah SWT adalah yang pencipta. Maka Allah sudah pasti berbeza dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satu pun yang mampu sebanding dengannya dan mampu mempunyai keagungannya. Ni takrif. Sebenarnya takrif kat sini ibarat an-nafi mamila alati fi zati wa sifatu wa af'ali. Ia menafikan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia suatu ibarat kefahaman yang menafikan ada persamaan dengan baru makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Okey, sini dia ada dua dalil. Okey, dalil nakliyah seperti biasa dari segi Al-Quran. Okey, sini auzubillahi minasyaitanirrajim. Laisa kamislihi syai'an. Okey. Maksud dia tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, iaitu zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Okey, dalil akliyah seperti biasa dari segi mantik ataupun fikiran manusia. Maksud dia jika Allah Ta'ala serupa dengan sesuatu yang baharu, iaitu makhluk, tentulah Allah juga adalah baharu makhluk, iaitu makhluk. Ia adalah mustahil kerana dengan sifat kidam dan baqa yang dimiliki Allah Ta'ala, ia membuktikan bahawa Allah bukan makhluk. Seperti yang saya cakap tadi itulah. First. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Ain binti Abdul Munaim, ID I19304274, akan membentangkan sifat Allah salbiah dalam pecahan wahdaniyah. Yang pertama, mafhum wahdaniyah. Untuk fahamkan wahdaniyah itu bermaksud tunggal, satu, wahid adalah satu, iaitu daripada zat, sifat dan af'al. Iaitu zat, iaitu wahid, sifat Allah itu tiada zat seperti manusia atau makhluk lain yang ada tulang, darah ataupun daging. Tiada zat yang serupa dengan Allah. Daripada sifat, Allah Maha Sempurna dan tidak sama dengan makhluknya dan tidak berhajat kepada sesiapa, tidak dikira-kira ataupun dibilang. Dari segi af'al, perbuatan, tiada memerlukan bantuan dalam urusannya, tiada perbuatan lain yang sama dengan sifat Allah. Okey, daripada dalil membuktikan sifat wahdaniyah Allah ini daripada dalil nakli, dalil Al-Quran, iaitu suratul Ikhlas. Daripada segi dalil akli, jika Allah meminta bantuan kepada makhluknya, maknanya Allah itu lemah dan sifat lemah adalah sifat berlawanan dengan sifatnya dan tidak layak adanya Tuhan yang lemah, maka Allah itu berkuasa dan satu dan tidak memerlukan bantuan diri makhluk atau pertolongan orang lain. Okey, yang ketiga iaitu mukhalifun lil wahdaniyah, yang mengufurkan sifat wahdaniyah Allah ini adalah orang wasniyah, kepercayaan kepada cahaya dan kegelapan. Yang kedua, orang Kristian. Yang ketiga, orang menyembah berhala. Yang keempat, tidak percayakan Allah dan kekuasaan Allah. Dan yang keempat, bala yang akan menimpa mereka iaitu sesaan yang setimpal akan diberikan di akhirat kelak.
Definisi kepada sifat ma'ani adalah sifat ma'ani adalah tiap-tiap sifat yang wujud berdiri dengan kewujudannya yang mewajibkan baginya hukum. Terdapat juga takrif lain iaitu apa yang menunjukkan atas makna yang ada yang berdiri dengan zat. Secara mudahnya, ia bermakna 7 sifat itu berdiri sendiri dengan zatnya dan ia mewajibkan segala ketetapan bagi 7 sifat ma'ani iaitu sifat ma'nawiyah. Maksudnya sifat ma'ani adalah tentang sifat-sifat yang benar-benar ada dan berdiri atau menetap pada zat Allah Ta'ala. Selain itu juga, sifat ma'ani terbahagi kepada 7 bahagian. Yang pertama adalah Al-Qudrah yang bermaksud maha berkuasa. Yang kedua, Al-Iradah, maha berkehendak. Yang ketiga, Al-Ilmun, maha berpengetahuan. Yang keempat, Al-Hayah yang membawa maksud kepada maha hidup. Yang kelima adalah As-Sam'u yang bermaksud maha mendengar. Yang keenam Al-Basar, maha melihat. Dan yang terakhir, sifat yang ketujuh adalah Al-Kalam, maha berkata-kata. Okey, seterusnya kita akan kupaskan satu persatu maksud daripada 7 sifat ma'ani ini. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Auni Bahira binti Zaidi. Nama matri I 19304181. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang sifat ma'ani yang kelima, iaitu as-sam'u, maha mendengar. Ta'rif as-sam'u hiya sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala tata'alluq bikulli ala wajhil ihatah ta'alluqan zaidan ala ta'alluqan lil ilm. Maksudnya satu sifat yang wujud ada yang berdiri pada zat Allah yang bertakluk berkait dengan setiap yang mawjud secara meliputi mendengar secara meluas sebagai takluk tugas yang bertambah atas takluk ilmun. Wadiddu sam'u as-sumamu, iaitu tuli. Lawan kepada sam'u ialah tuli. Menurut ijma' pula, umat telah ijma' mengatakan Allah Maha mendengar. Dalil nakli, Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalil akli pula, jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sama pendengar, maka dia akan bersifat dengan lawannya, iaitu tuli atau pembekak. Ia adalah mustahil kerana tuli termasuk dalam sifat kekurangan dan maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, iaitu naqaish. Okey, yang seterusnya kita beralih kepada sifat ma'ani yang keenam, iaitu al-basar, maha melihat. Ta'rif al-basar hiya sifatun wujudiyatun qa'imatun bidhati ta'ala tata'alluq bikulli mawjud ala wajhil ihata ta'alluqan zaidan ala ta'alluq ilm. Maksudnya satu sifat yang wujud ada yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang bertakluk berkaitan dengan setiap yang mawjud secara meliputi, melihat secara meluas sebagai takluk yang bertambah atas takluk ilmun. Wadiddu basar ummi, buta, dan lawan kepada basar adalah buta. Menurut ijma', umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah maha melihat. Dalil nakli, wallahu basirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat. Dalil akli pula, jika Allah tidak bersifat dengan basar, maka dia akan bersifat dengan lawannya, iaitu buta. Ia adalah mustahil atas Allah Ta'ala kerana buta termasuk dalam sifat kekurangan dan maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan naqaish. Okey, sifat ma'ani yang terakhir iaitu al-kalam, maha berkata-kata. Ta'rif kalam hiya sifatun wujudiyatun qa'imatun bidhati ta'ala munazzahatun an taqaddumi wa ta'akhuri wal lahni wal i'rab wa sihhati wal i'lal wa ghairi dhalik fa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu min al-wajibat wal mustahilat wal jaizat. Maksudnya satu sifat yang wujud yang ada yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang maha suci daripada terdahulu, terkemudian, kesalahan lahnu, i'rab, sihat, sakit, mu'tad dan lain-lain. Maka ia bertakluk, bertugas seperti mana ta'aluk ilmu daripada segala yang wajib, mustahil dan harus. Wadiddul kalam al-bukm was sukut, iaitu bisu dan senyap. Menurut ijma', ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma' mengatakan bahawa Allah itu bersifat dengan kalam, sifat perkata yang qadim. Dan dalil nakli, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa secara langsung, tidak ada perantaraan. Dan ambil daripada surah An-Nisa. Okey, dalil akli pula, jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kalam, maka ia akan bersifat dengan lawannya, iaitu bisu. Ia adalah mustahil atas Allah Ta'ala kerana bisu termasuk dalam sifat kekurangan dan maha suci Allah Ta'ala dari sifat kekurangan, iaitu naqaish.
Kembali lagi kepada saya Nurul Ain binti Abdul Naim akan membahaskan al-ma'ani sifat ilmu Allah Ta'ala. Seperti yang kita tahu, al-ilmu bermaksud gambaran atau idea yang berlaku di minda. Daripada sifat ilmu Allah Ta'ala ini ialah sifat abadi dalam sifat Allah, dalam memikul tugasnya, dalam kekuasaannya. Dan sifat ilmu Allah adalah jauh dari kecurigaan dan kejahilan. Allah itu bersifat ilmu, bukan ilmu pengetahuan. Seperti belajar, dia tidak perlu mencari ilmu. Allah mengetahui segalanya. Dalil yang membuktikan sifat ilmu Allah daripada dalil nakli, bukti yang tidak memerlukan akal yang tertera dalam Al-Quran, dan dalil akli, jika Allah tidak bersifat ilmu, Allah itu bersifat jahil, maka itu sifat berlawanan bagi Allah, iaitu jahil. Dan sifat ilmu Allah amat luas tanpa batas. Maka terbuktilah bahawa Allah bersifat ilmu dan mustahil al-jahlu, jahil. Seterusnya, sifat haya yang ke-10. Apa yang kita tahu, haya ini adalah bermaksud hidup. Allah itu bersifat hidup. Dan sifat hidup Allah tidak sama dengan makhluk. Tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Tidak perlukan nyawa ataupun roh.
tidak memerlukan sesuatu untuk hidup seperti makhluknya manusia yang perlu makan, oksigen dan minum. Seterusnya, dalil yang membuktikan sifat haya Allah daripada nakli yang tertera dalam Quran yang tidak memerlukan akal fikiran. Seterusnya, daripada dalil akli, Allah berkuasa menjadikan alam dan mustahil bagi Allah sifat mati kerana berlawanan ataupun lemah dengan sifat dan kekuasaan Allah. Maka jelaslah bahawa yang mencipta, mengatur dan mengurus seluruh alam dan segala isinya adalah Allah yang maha hayat, iaitu hidup dan kekal. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Rahim, I19304-134. Okey, ini adalah tajuk yang akan saya bentangkan, iaitu sifatul qudrah. Al-qudrah dari segi bahasa iaitu mampu dan kuat, dan yang berlawanan dengannya iaitu cacat dan juga lemah. Dari segi istilah pula, iaitu suatu sifat yang ada, yang berdiri pada zat Allah yang digunakan dengan sifat itu dengan sifat itu menjadikan segala makhluk atau meniadakannya mengikut kesepakatan sifat iradah. Okey, untuk dalil nakli boleh rujuk surah At-Taghabun ayat 1 dan juga untuk dalil akliyah. Okey, penerangannya, jika Allah ni tak bersifat dengan kudrah, maka Allah bersifat dengan lawannya iaitu lemah. Dan kalau Allah tu lemah, maka tak mungkinlah Allah tu dapat menjadikan makhluk, sedangkan makhluk ciptaan Allah tu sudah jelas terbentang dan nyata dilihat dengan mata. Okey, seterusnya untuk ta'alluq. Ta'alluq ni iaitu fungsi. Dalam sifat 20 bagi Allah, hanya dalam sifat makna saja ada ta'alluq. Dan untuk sifat kudrah, ilmu, basar, iradat, sama, kalam sahaja yang ada ta'alluq. Yang tiada iaitu sifat hayat tiada ta'alluq. Dan untuk qudrah bil mungkin ada dua ta'alluq, iaitu sulhi qadim dan juga tanjizi hadis. Okey, antara dua ni yang sebenar-benarnya ta'alluq iaitu tanjizi hadis. Sulhi qadim ni dia ta'alluq, dia bukan ta'alluq yang sebenar, tetapi dia dinisbahkan juga sebagai ta'alluq untuk sifat qudrah. Okey, untuk tanjizi hadis ni dia maksudnya dia macam baharu, ada permulaan, dia mengadakan. Dan sulhi qadim ni dia macam setakat boleh, dan juga qudrah mengadakan yang sedia kala. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Rahim. Okey, seterusnya untuk kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni bermaksud keadaan diri Allah yang berkuasa. Okey, maksudnya zat Allah yang berkuasa dan menguasai setiap sesuatu, dan juga zat Allah ni berkuasa tanpa memerlukan atau mengharapkan sebarang bantuan sedikit pun, dan juga ini disebabkan oleh zat Allah ni bersifat qiyamuhu binafsih, dan juga zat Allah ni tidak memerlukan kuasa untuk berkuasa. Seterusnya untuk kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Muridan ni bermaksud mengkehendaki. Maksudnya zat Allah ni zat Allah yang mengkehendaki dan menentukan setiap sesuatu, setiap yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki akan dikuasakan oleh zat Allah. Contohnya sifat qudrah iaitu sifat kuasa dan sifat kehendak ni
tidak terpisah daripada zat. Dan juga contohnya untuk ayat kun fayakun. Kun tu adalah iradah Allah dan fayakun tu adalah kudrah Allah. Zat Allah berkehendak dan zat Allah menguasakan kehendaknya tanpa memerlukan kepada pertolongan atau bantuan apa jua sekalipun. Okey, seterusnya untuk kaunu aliman. Aliman ni mengetahui, keadaan diri Allah yang mengetahui. Okey, maksudnya zat Allah yang mengetahui setiap sesuatu yang ada dalam alam semesta ni. Dan juga pengetahuan Allah ni tanpa ada sedikit pun yang terselindung daripada yang terselindung. Lepas tu zat Allah ni zat Allah mengetahui tanpa memerlukan kepada ilmu atau perlu diajar dan juga belajar. Okey, untuk kaunuhu sami'an pula, iaitu maha mendengar, keadaan diri Allah yang mendengar. Okey, maksudnya zat Allah ni zat Allah mendengar tanpa memerlukan kepada alat perantaraan. Contohnya panca indera telinga. Seperti manusia memerlukan panca indera telinga untuk mendengar, tetapi tidak pada Allah. Dan juga pendengaran Allah ni meliputi segala yang bersuara dan juga yang tidak bersuara. Yang tidak bersuara tu contohnya suara hati. Dan juga zat Allah ni mendengar sentiasa tanpa ada sedikit pun yang tercicir dari pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya mengenai tajuk maknawiyah. Tetapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi adalah Nur Atika binti Mariham, I193042110. Baiklah, saya akan sambunglah pembentangan daripada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya mengenai tajuk maknawiyah. Sebelum tu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama diberi adalah Nur Atika binti Mariham, I193042110. Pada hari ini saya akan membentangkan sambungan tajuk mengenai maknawiyah. Pertama adalah kaunuhu basiran, yang maksudnya adalah zat Allah yang melihat tanpa perlu kepada alat perantaraan seperti panca indera mata. Dan zat Allah juga melihat segala yang nyata maupun yang gaib, serta sentiasa melihat akan makhluknya tanpa ada yang terselindung daripada penglihatannya. Maksud di sini adalah Allah ni dia maha melihat. Allah ni mampu melihat segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya di muka bumi, sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Sebagai contoh, manusia ni ada yang mencuri. Dia kan mencuri secara orang kata senyap-senyap supaya tidak ada orang lain yang tahu. Tapi perbuatan tersebut walaupun disembunyi macam mana, tapi Allah tetap lihat perkara yang dilakukannya. Walaupun disembunyi sekecil zarah sekalipun, Allah tetap tahu, tetap melihat perbuatan tersebut. Kiranya Allah ni melihatlah segala apa yang dilakukannya dengan lebih jelas, lebih nyata, lebih dalam. Kiranya dia tak boleh sembunyi daripada Allah, kerana Allah ni maha melihat dan maha berkuasa di muka bumi ini. Baiklah, kaunuhu basiran ni juga mempunyai dalil, iaitu yang terbahagi kepada dua dalil. Dalil yang pertama adalah dalil nakli, seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut yang membawa maksud sesungguhnya ia mengetahui dengan mendalam segala keadaan hambanya, lagi melihat dengan nyata. Surah Al-Luqman ayat 28. Maksudnya seperti yang saya cakap tadi, bahawa Allah ni lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, iaitu mengetahui dengan lebih dalam, lebih nyata serta lebih jelas berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya di muka bumi. Baiklah, seterusnya adalah dalil akli, iaitu jika Allah itu bersifat dengan melihat, nescaya dia bersifat dengan lawannya, iaitu buta yang bersifat kekurangannya.
Di sini dia maksudnya adalah perbezaan di antara Allah dan juga manusia itu adalah sangat jauh sangat bezanya. Seperti macam Allah ni dia boleh melihat. Allah tak pernah buta, tapi manusia ada yang boleh melihat, ada yang buta Allah jadikan. Itu maksudnya. Seterusnya adalah mustahil Allah itu bersifat dengan kekurangan. Wajib kita percaya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, iaitu melihat. Seperti yang saya kata tadi bahawa Allah ini tidak pernah buta. Allah sentiasa melihat dan mampu melihat dengan lebih jelas apa sahaja yang berlaku di muka bumi ini. Baiklah, yang kedua adalah kaunuhu hayyan, iaitu bermaksud kepada keadaan diri Allah yang hidup. Baiklah, kita tengok dari segi takrifnya pula ialah makna kaunuhu hayyan annahu subhanahu wa ta'ala hayya la yamutu abada wa huwa qa'imah bizati ta'ala mulazimah lil hayat wa daliluhu dalilul hayat. Maksudnya ialah zat Allah yang hidup tanpa perlu kepada sesuatu yang membantunya hidup seperti makan, minum atau udara. Zat Allah juga hidup tanpa perlu kepada tubuh, roh dan nyawa. Serta zat Allah yang hidup berterusan tanpa ditimpa kemusnahan. Contohnya lah, maksudnya macam Allah ni dia nak hidup, dia tidak memerlukan bantuan seperti makan, minum atau udara. Sebagai contoh, manusia kalau nak hidup dia perlu makan, dia perlu minum serta dia perlu ada udara lah untuk teruskan hidup. Tetapi Allah tidak. Allah juga tidak memerlukan tubuh badan lah seperti manusia. Allah juga orang kata hidup secara berterusanlah tanpa ditimpa kemusnahan dan segala musibah. Kaunuhu hayyan juga terbahagi kepada dua dalil seperti kaunuhu basiran tadilah, iaitu yang pertama adalah dalil nakli seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut yang bermaksud dan bertawakallah kepada Allah yang hidup dan tidak mati dan bertasbihlah dengan memujinya dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Surah Al-Furqan ayat 58. Maksudnya macam seperti yang saya kata tadi bahawa Allah ni sentiasa hidup dan tak pernah mati. Dan Allah juga mengetahuilah segala kelakuan, perbuatan serta dosa hamba-hambanya. Yang kedua adalah dalil akli, iaitu jika sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan keadaan yang hidup, sudah tentu bersifat dengan keadaan yang mati. Maka ini membawa kepada tidak bersifat Allah Ta'ala dengan sekalian sifat-sifat kesempurnaannya seperti kudrah, iradah, ilmu dan lain-lain daripada sifat kesempurnaan. Dan keadaan yang mati bagi Allah Ta'ala tidak boleh diterima oleh akal. Maka wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan keadaan yang hidup. Kiranya Allah ni tak pernah matilah dan tidak akan pernah mati, sentiasa hidup buat selamanya. Baiklah, yang terakhir iaitu yang ketiga, kaunuhu mutakalliman, yang membawa maksud kepada keadaan diri Allah yang berkata-kata. Kita tengok dari segi takrifnya pula ialah makna kaunuhu mutakalliman annahu subhanahu wa ta'ala mutakallimu bi kalami la yashbuhu kalamul mahluki wa huwa sifatu qa'imah bizati ta'ala mulazimah lil kalam wa daliluhu dalilul kalam. Maksudnya ialah zat Allah yang berkata-kata tanpa perlu kepada huruf, suara, bahasa atau isyarat. Dan zat Allah juga berkata-kata secara berterusan tanpa henti. Maksudnya ialah Allah ni, dia kalau nak berkata-kata, dia tidak memerlukan sebarang alat yang membantunya berkata-kata seperti huruf, suara, bahasa. Tetapi manusia, sebagai contohlah, manusia dia memerlukan sesuatu alat untuk membantunya menyampaikan maklumat lah. Sebagai contoh, teknologi WhatsApp. WhatsApp tu adalah satu alat untuk membantu manusia menyampaikan maklumat kepada orang lain. Tetapi Allah tidak memerlukan teknologi tersebut lah. Dan Allah juga berkata-kata secara berterusan tanpa henti.
Baiklah, kaunu mutakaliman juga terdiri daripada dua jenis dalil. Yang pertama adalah dalil nakli, seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut yang bermaksud, dan kami telah mengutuskan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah bicarakan kepada Musa dengan langsung. Surah An-Nisa ayat 164. Maksudnya ialah Allah ni kalau nak sampaikan sesuatu maklumat adalah secara langsung tanpa sesuatu alat yang membantunya. Yang kedua adalah dalil akli, iaitu jika sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan keadaan yang berkata-kata, sudah tentu bersifat dengan keadaan yang bisu. Sebagai contoh adalah perbezaan Allah dengan manusia. Allah ni adalah bersifat yang berkata-kata dan tidak pernah bisu sekalipun. Tetapi manusia ada Allah jadikan bisu, ada Allah jadikan boleh bercakap. Itu maksudnya. Seterusnya adalah, maka bisu ini adalah sifat kekurangan yang demikian wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, iaitu keadaan yang berkata-kata. So, di sini menjelaskan bahawa Allah ni adalah bersifat berkata-kata dan tidak pernah dan tidak akan bisu buat selama-lamanya. Baiklah, itu saja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan mengenai tajuk sifat ma'ani. Sekian, terima kasih.